الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Suratul Alaq ayat yang pertama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan kefahaman tentang agamanya. Hadis sahih, sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Yang dikasihi pengurusi, imam, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Alhamdulillah, bersama-sama dan buat selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya, qudrah dan iradahnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung diskusi Qisasul Ghaib fi Hadisin Nabawi, kisah-kisah ghaib dalam hadis sahih oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimallahu ta'ala. Pada malam ini kita akan menyambung hadis yang ke-43 ataupun kisah yang ke-43, kisah yang bertajuk kisah Al-Malhamah dan penaklukan Konstantin. Apakah kisah Al-Malhamah ataupun disebutkan dengan Yaumul Malhamah, iaitulah kisah ataupun hadis yang menceritakan tentang peperangan di akhir zaman, atau dengan nama lain disebut dengan pertempuran di akhir zaman, yang seringkali kita dengar dalam hadis-hadis
dan juga syarahan-syarahan para alim ulama disebut sebagai Malhamatul Kubra, peperangan yang besar, pertempuran yang besar yang berlaku di akhir zaman. Dan juga dalam hadis menceritakan tentang penaklukan Konstantin, iaitulah Konstantinopel yang menjadi ibu negara kepada Turki. Pendahuluan Rasulullah SAW menceritakan kepada kita tentang sebuah peperangan yang dinamakan dengan Al-Malhamah, yang terjadi pada akhir zaman ketika hampir muncul tanda-tanda kiamat. Maka ramai dari kalangan orang-orang yang berperang dalam peperangan ini memerangi Dajjal dan bala tenteranya. Ke atas mereka dan orang-orang yang bergabung kepadanya dari kaum muslimin turun bersama Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Peperangan ini terjadi antara kaum muslimin dengan Nasrani, seperti mana yang dijelaskan dalam kisah ini. Dan peperangan tersebut akan disusuli dengan penaklukan Konstantin oleh kaum muslimin. Ini pendahuluan kepada kisah ini ataupun hadis ini. Nas hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yanzil ar-rumu bil a'maq aw bidabiq fayakhruju ilaihim jayshun min al-madinah min khiyari ahli al-ard yawma idh fa idza tasafu qalat ar-rum khallu bainana wa bainal ladzi nasubu minna nuqatiluhum fayaqulu al-muslimun la wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina fayuqatilunahum fayanhazimu thulusun la yatubu Allahu alaihim abada wa yuqtalu thulusuhum afdal syuhada indallah wa yaftatihu thuluth la yuftanuna abada fayaftatihuna Qustantiniyah. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاء الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب المح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يحلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga Rum di A'maq atau Dabiq lalu keluar daripada mereka bala tentera dari Madinah dan dari ahli bumi yang paling baik ketika itu. Apabila mereka berbaris, Rum berkata, serahkan orang-orang kami yang telah ditawan, yakni yang telah memeluk Islam, untuk kami bunuh mereka. Lalu kaum muslimin berkata, tidak, demi Allah kami tidak akan menyerahkan saudara-saudara kami kepada kamu. Lalu mereka memerangi kaum muslimin, maka kalah 1/3 yang Allah tidak menerima taubat mereka selama-lamanya. Terbunuh 1/3 yang merupakan syuhada yang lebih afdal di sisi Allah, dan 1/3 menyerang yang tidak terfitnah selama-lamanya lalu menakluk Konstantin.
Maka sementara mereka membahagikan harta rampasan, mereka menggantungkan pedang-pedangnya di pokok zaitun. Tiba-tiba syaitan berteriak kepada mereka, sesungguhnya Al-Masih telah meninggalkan kamu pada ahli keluarga kamu. Lalu mereka keluar, dan yang demikian batil. Apabila mereka tiba di bumi Syam, ia pun keluar. Maka sementara mereka bersiap sedia untuk berperang, mereka meluruskan saf, tiba-tiba diiqamahkan salat, lalu Isa bin Maryam turun dan mengimani mereka. Apabila musuh Allah melihatnya, maka ia lebur seperti leburnya garam dalam air. Sekiranya ditinggalkannya, nescaya ia lebur sehingga binasa. Akan tetapi Allah membunuhnya di tangannya, maka darahnya diperlihatkan kepada mereka pada lembingnya. وعن أسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجير إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونهاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت الروم تعني قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتله إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يقلفهم حتى يقروا ميتا فتعادوا بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك إذا سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريق إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. Dari Usai bin Jabir katanya, angin merah bertiup di Kufah. Lalu datang seorang lelaki yang tidak ada perkataan yang diulang-ulang kecuali wahai Abdullah bin Mas'ud, telah datang kiamat. Katanya, maka ia duduk yang sebelumnya ia bersandar, lalu berkata, sesungguhnya hari kiamat tidak terjadi sehingga harta pusaka tidak dibahagikan dan tidak bergembira dengan harta rampasan perang. Kemudian ia memberi isyarat dengan tangannya ke arah Syam, lalu berkata, musuh berkumpul untuk menyerang ahli Islam dan ahli Islam berkumpul untuk menyerang mereka. Aku bertanya, adakah engkau maksudkan Rom? Katanya, ya. Dan ketika itu terjadi pertempuran yang amat dahsyat.
maka kaum muslimin mengambil perjalanan maut kepada sekumpulan tentera tidak akan kembali kecuali menang. Lalu mereka berperang sehingga terhalang dengan malam, maka mereka ini dan mereka ini kembali, semuanya tidak beroleh kemenangan dan habisnya perjanjian. Kemudian hari kedua kaum muslimin mengambil perjalanan maut kepada sekumpulan tentera tidak akan kembali kecuali menang. Lalu mereka berperang sehingga terhalang dengan malam, maka mereka ini dan mereka ini kembali, semuanya tidak beroleh kemenangan dan habis perjanjian. Kemudian hari ketiga kaum muslimin mengambil perjalanan maut kepada sekumpulan tentera tidak akan kembali kecuali menang. Lalu mereka berperang sehingga terhalang dengan malam, maka mereka ini dan mereka ini kembali, semuanya tidak beroleh kemenangan dan habis perjanjian. Apabila hari keempat, ahli Islam yang masih ada bangkit menyerang mereka, lalu Allah menjadikan kekalahan ke atas mereka. Mereka melakukan peperangan yang tidak pernah dilihat seumpamanya, sehingga burung yang terbang di sisi mereka tidak melewati mereka, melainkan ia jatuh lalu mati. Maka Banaul Ab bermusuhan, mereka seramai 100 orang, maka tidak tinggal dari mereka melainkan 1 orang. Maka harta rampasan mana yang menggembirakan atau peninggalan mana yang dibahagikan. Sementara mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba mendengar kemudaratan yang lebih besar dari itu. Mereka didatangi satu teriakan, sesungguhnya Dajjal telah meninggalkan wanita-wanita dan kanak-kanak mereka. Maka mereka membuang apa yang ada di tangannya, dan mereka datang lalu mengirim 10 tentera berkuda untuk meninjau perkara tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui mana-mana mereka atau nama bapa-bapa mereka dan warna kuda-kuda mereka adalah sebaik-baik pasukan berkuda atas muka bumi pada hari tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih Muslim bab fitan, tanda-tanda kiamat. Baik. Dalam hadis ini ada beberapa kalimah yang gharib, yang memerlukan penjelasan dan juga penghuraian. Di antaranya dalam hadis ini menyebut 2 tempat, hatta yanzil rum bil a'maqi wa bidabikh. A'maq dan dabikh. A'maq dan dabikh ini tempat di mana Rom akan sampai di situ untuk menyerang umat Islam. Maka di manakah kedudukan A'maq dan Dabikh ini? Iaitulah 2 tempat ini berhampiran dengan Bandar Halab ataupun Halipo. Di mana? Di Syria pada hari ini. Jadi kalau kita search Google, kita boleh tengok Halab ataupun Halipo, di antara bandar yang tertua di dunia, bandar yang kedua termaju di Syria, dan bandar yang mempunyai 1001 sejarah yang panjang, yang lama, sehinggalah sampainya hari kiamat bandar ini menyimpan sejarahnya yang tersendiri. Menjadi salah satu tempat perhimpunan pengkalan kepada tentera-tentera Rom yang akan menyerang umat Islam di akhir zaman. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki kita sampai dah beberapa kali di Bandar Halab ni. Menarik tempat dia, orangnya sangat baik. Dia dikelilingi oleh satu qal'ah, satu kubu pertahanan, satu kubu ketenteraan yang dibina di zaman pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Daripada jauh tu kita boleh tengok, Masya Allah, tabarakallah, hebat pembinaan dia. Bahkan kata sejarah, kota itu, qal'ah itu jauh lebih awal dibina oleh tentera-tentera Rom, lalu diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi selepas peperangan Salib, dan dia dijadikan sebagai hak milik umat Islam. Di atas dasar itu mungkin tentera-tentera Rom masuk kembali, ingin merampah dan ingin mengambil semula, khususnya di akhir zaman. Begitu juga di dalam hadis ini disebutkan dengan syurtah. Syurtah ni kalau kita tengok terjemahan bahasa Arabnya kini, syurtah ni makna dia polis. Maknanya polis.
Dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi menyebut perkataan syurtah. Maknanya perkataan ni lama dah Nabi SAW guna. Banyak kali pula Nabi sebut perkataan syurtah. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab dan maksudnya di zaman kini, syurtah itu adalah polis lah. Syurtatul murur. Maksudnya apa dia Ustaz? Polis trafik. Syurtah ni dia polis. Masa belajar di negara Arab dulu, sebut perkataan syurtah ni sangat takutlah kita. Belajar pajar dah. Sebut syurtah lari. Allah Akbar. Menyembunyikan diri. Apatah lagi kalau iqamah visa tu habis tempoh. Tera nak siap tu macam-macam jadi. Jadi kalau sebut polis ya, kawan-kawan hak yang nakal sikit ni, duk melawak tak kena tempat, duk melepak dengan kawan-kawan kat kedai, syurtah pakai lari habis. Tak ada pun boleh nak kena macam tu cara nak kena, nak melawak dulu lah. Jadi syurtah ni maknanya boleh. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW ini, dia memberi erti satu kumpulan tentera yang mengadakan satu perjanjian untuk berperang sehingga mereka mendapat dua perkara ya. Sama ada mereka ni mati syahid ataupun mereka ni menang dalam peperangan. Maknanya akan ada satu tentera, akan ada satu kumpulan yang mereka ini berbai'ah untuk berperang sehingga mendapat kemenangan ataupun dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai syahid. Baik. Syarah hadis. Hadis ini mengandungi berita peperangan terbesar yang terjadi antara kaum muslimin dengan Nasrani. Di antara kaum muslimin dengan Nasrani. Dalam lipatan sejarah banyak peperangan-peperangan besar yang berlaku di antara kaum muslimin dengan kaum Nasrani ini. Di antaranya adalah peperangan yang tercetus ataupun yang berlaku di zaman peperangan di zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Iaitulah dinamakan dengan peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk, peperangan yang besar yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah. Bagaimana umat Islam pada waktu tersebut berhadapan dengan tentera-tentera Rom yang mereka ini beragama Nasrani ataupun beragama Kristian. Disebut ketumbukan tentera pada waktu tersebut, Allahumma shalli ala Muhammad, sangat dahsyat, sangat hebat, sehingga kan Allahumma shalli dianggarkan kekuatan di pihak Allahumma shalli musuh sekitar 80 ke 100 ribu orang. 80 ke 100 ribu orang berhadapan dengan kekuatan tentera Islam sekitar 24 ke 40 ribu orang. Dan tempohnya panjang sehingga mengakibatkan satu kerugian dan korban yang sangat dahsyat. Disebut dalam sejarah korban di pihak musuh sekitar 50 ke 120 ribu orang yang terkorban. Manakala di pihak Islam, tentera-tentera Islam sekitar 4 ribu orang. Pertempuran Yarmouk ataupun peperangan Yarmouk ini berlaku di Yarmouk. Pada hari ini Yarmouk ni terletak di mana? Terletak di Irbil, Jordan. Ada satu universiti, mungkin ada sebahagian anak-anak kita yang belajar di sana, Universiti Yarmouk. Di situlah dikatakan tempat berlakunya peperangan Allahumma shalli ala Muhammad Yarmouk ini yang berlaku di zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang menatijahkan kemenangan yang muktamad kepada Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Bahkan dalam sejarah yang panjang, peperangan Yarmouk ini bukan hanya berlaku di zaman pemerintahan Umar sahaja, bahkan sebelumnya lagi itu telah pun berlaku bibit-bibit permulaan di zaman
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian disusuli di zaman pemerintahan Osman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sehinggalah di zaman pemerintahan khalifah umat Islam yang lain, Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah. Tetapi kemuncaknya penewasan dan kemenangan adalah berlaku di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Itu di antara peperangan besar yang berlaku di zaman peradaban umat Islam, di antara umat Islam dengan golongan-golongan Nasrani daripada Rom. Begitu juga disebutkan dalam sejarah ada juga peperangan yang berlaku di sepanjang sejarah umat Islam yang besar, iaitulah peperangan Hittin. Peperangan Hittin yang juga terjadi, Allahumma salli ala Muhammad, di antara tentera-tentera Islam dengan tentera-tentera salib, juga adalah beragama Kristian ataupun golongan-golongan ahli kitab ini, yang juga akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Islam. Baik. Selepas khalifah berlaku khalifah umat Islam yang 4 tadi tu, disebut ada 3 peperangan yang besar. Ini tidak termasuklah peperangan perang dunia yang pertama, peperangan perang dunia yang ketiga. Sebelum datangnya peperangan perang perang dunia yang pertama, perang dunia yang kedua ini, berlaku 3 peperangan besar. Di antaranya peperangan Yarmouk, peperangan Ain Jalut, bertempur dengan tentera-tentera Tatar, tentera-tentera Mongol, dan juga peperangan Hittin. Ini sebahagian ulama menyatakan ia adalah perang kepada Malhamatul Kubra, tetapi ia bukanlah Malhamatul Kubra yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis yang kita baca, yang kita diskusikan pada malam ini. Cuma nak menyebut info tentang peperangan-peperangan besar yang pernah terjadi di dalam peradaban umat Islam. Kaum muslimin pada zaman itu memiliki kekuatan besar dengan dalil kemenangan mereka dalam peperangan tersebut, sedangkan tentera Rom menghampiri 1 juta orang. Sebelum terjadinya peperangan itu, kaum muslimin mengadakan gencatan senjata dan perjanjian damai dengan Rom. Mereka berjanji bersama-sama memerangi musuh, lalu mereka mengalahkannya. Kemudian Rom mengkhianati kaum muslimin apabila seorang lelaki dari mereka menyandarkan kemenangan itu kepada Nasrani dan mengangkat tentera salib, bendera salib. Maka seseorang lelaki dari kaum muslimin yang bersemangat atas agamanya bangkit dan marah kerana Allah, lalu memecahkan salib itu. Ketika itu orang-orang Nasrani marah dan membunuh kaum muslimin yang ada dalam tentera bersekutu itu. Maka bermulalah peperangan antara kaum muslimin dengan Nasrani. Ini nak cerita permulaan berlakunya peperangan besar, pertempuran yang besar di akhir zaman. Bagaimana diceritakan bahawa keadaan umat Islam kuat pada waktu tersebut, keadaan tentera-tentera Rom Nasrani pun kuat pada waktu tersebut. Mereka ini bersepakat, mereka ini berpadu dalam satu ketumbukan tentera, di atas satu matlamat, di atas satu tujuan untuk mengalahkan musuh mereka. Mereka terikat dengan perjanjian al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam ni dia terikat di atas syarat-syarat yang mereka temeteraikan bersama, yang mereka MOU-kan bersama. Lalu di sana berlakunya pengkhianatan, di sana berlakunya pencerobohan kepada perjanjian tersebut. Akhirnya bermulalah bibit-bibit pertempuran yang dahsyat di antara 2 ketumbukan tentera yang besar di akhir zaman ini, iaitulah ketumbukan daripada tentera Islam dan juga ketumbukan daripada tentera-tentera Nasrani. Dalam hadis Auf bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, hitunglah 6 perkara sebelum kiamat, dan perkara yang ke-6 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ialah gencatan yang terjadi di antara Rom, Bani Asfar,
lalu mereka berkhianat. Mereka datang kepada kamu di bawah 80 bendera, setiap bendera di bawah 12,000 pejuang. Disebutlah hadis yang lain bagaimana orang-orang Nasrani ini mengadakan gencatan senjata lalu memeteraikan perjanjian dengan kaum muslimin, tetapi mereka akhirnya mengkhianati perjanjian tersebut. Apabila pembawa bendera itu berhenti, maka bala tenteranya berhenti, dan apabila berjalan maka mereka berjalan, dan apabila bendera itu dijatuhkan maka bala tentera itu bercerai-berai. Dalam Sunan Abu Daud dengan sanadnya yang sahih bahawa Rasulullah SAW bersabda, kamu akan mengadakan perjanjian damai dengan Rom, lalu kamu berperang dan mereka musuh di belakang kamu, kamu menang, beroleh harta rampasan perang dan kamu selamat. Kemudian kamu kembali sehingga apabila kamu berada di bumi berbukit yang banyak tumbuhan, seorang lelaki dari ahli Nasrani mengangkat salib lalu berkata salib telah menang. Lalu seorang lelaki dari kaum muslimin marah lalu membunuhnya. Maka ketika itu Rom melanggar perjanjian dan berkumpul untuk melancarkan serangan ke atas umat Islam. Ini dia nak akut hadis yang lain yang menceritakan tentang perihal yang sama. Ditambah lagi dalam satu riwayat, dan kaum muslimin bangkit dengan senjata-senjata mereka, lalu Allah memuliakan jemaah itu dengan mati syahid. Keduanya diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dan dihukumkan sebagai hadis sahih. Inilah sebab yang menjadikan tercetusnya peperangan yang besar ini, seperti mana yang dijelaskan hadis-hadis sahih. Masing-masing dari kaum muslimin dan Nasrani menyiapkan tentera dan juga bendera untuk peperangan tersebut. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, musuh berkumpul untuk menyerang ahli Islam dan ahli Islam berkumpul pula untuk menyerang mereka kembali. Dalam peperangan itu Salibiyin ini tentera-tentera Rom lah, dinisbahkan sebagai salib kerana mereka itu meletakkan salib sebagai simbol mereka, lambang mereka. Peperangan itu Salibiyin mengumpulkan seramai 960,000 tentera dari seluruh negeri Nasrani, seperti mana yang ditunjukkan hadis-hadis, kerana mereka mendatangkan 80 bendera dan setiap bendera diikuti 12,000 tentera. 80 bendera, satu bendera ada 12,000. Satu bendera ada 12,000 tentera. Jadi total berapa ribu orang? 80 bendera kali dengan 12,000, lebih kurang 1 juta tentera, 960,000 orang. Jadi mereka datang seramai hampir 1 juta bala tentera. Mereka pergi ke sebuah tempat yang dinamakan dengan Al-A'maq dan juga Dabiq. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, adalah dua tempat yang terkenal berhampir dengan Bandar Halab ataupun Halipo yang saya jelaskan tadi. Kekuatan utama yang menghadiri peperangan itu datang dari Madinah Al-Munawwarah, dan bala tentera Islam turun di Ghutah berhampiran pada Damsyik. Dari Abu Darda bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jemaah kaum muslimin pada peperangan itu berada di Ghutah, di tepi sebuah bandar yang dinamakan Damsyik, adalah termasuk sebaik-baik bandar. Inna Qustantanal muslimin, inna fustatal muslimin yaumal malhamah fil Ghutah ila janibi Madinah yuqalu laha Dimash min khairi madain Syam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Fustat ini pangkalan tentera umat Islam di akhir zaman, berada di Ghutah. Ghutah sebuah daerah berhampiran dengan Syam.
dengan Damsyik, dan Damsyik ini adalah kota yang terbaik yang ada di negeri Syam. Saya juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke Ghuttah ni. Ghuttah ni kalau masa belajar dulu ni, dia tempat percutian. Tempat Allah muslimat pelajar-pelajar kita ni dia buat program rela sambil belajar. Sebab di Ghuttah ni dia terkenal dengan masbah. Masbah ni kolam renang tuan-tuan. Di sepanjang jalan tu tuan-tuan ada lebih daripada 20 kolam renang. Kolam renang tu boleh muat 100 ke 500 orang. Ni di antara bisnes lah kita katakan. Di antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pendapatan, pekerjaan masyarakat di Ghuttah ni. Jadi apabila cuti musim panas, pi lepak, pi mandi kat Ghuttah tu lah. Suasana kampung sempadan di antara pinggir bandar dengan bandar. Kawasan percutian. Kalau sebut Ghuttah ni kira syok 2-3 minggu lagi nak habis belajar. Kawan-kawan persatuan buat program kita pergi cuti di Ghuttah. Siapa nak ikut? Penuh satu bah. Penuh satu bah. Sampai di situ dia akan ceritalah. Di antara kelebihan tempat ni disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai fustat, tempat pengkalan tentera Islam di akhir zaman. Kalau itulah yang dikatakan Ghuttah berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW. Kerana dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah dan juga dengan apa yang ada pada hari ini, dengan pengalaman yang kita pergi tersebut, geografinya sama. Geografinya sama. Kerana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ini, janibi Madinah, dia berada di pinggir Madinah dan di pinggir bandar Damsyik. Jadi dia nak kena keluar dalam perjalanan 20 ke 30 minit lah naik kenderaan. Baik. Bala tentera ini seperti mana disebutkan Rasulullah SAW sebaik-baik ahli bumi pada hari itu. Kekuatan Islam tak terbatas atas tentera itu sahaja, maka kaum muslimin mengumpulkan kekuatan-kekuatan mereka di seluruh negeri kaum muslimin. Yang demikian ditunjukkan bahawa yang menjadi peperangan itu dimenangi oleh kaum muslimin kerana tibanya kekuatan-kekuatan yang datang dari seluruh pelosok negeri Islam. Maka dalam hadis menyebut apabila hari keempat ahli Islam dan lainnya bangkit menyerang mereka. Tuan-tuan, kita baca ni tuan-tuan, nak habis dah syarahan ni, tuan-tuan boleh faham tak dia nak cerita pasal apa? Dia nak cerita benda hak yang bakal berlaku ni, malhamatul kubra, pertempuran, peperangan yang maha dahsyat yang akan berlaku di akhir zaman. Hadis Nabi SAW cerita detail kronologi peristiwa yang bakal berlaku. Tuan-tuan tak rasa hebat dengan hadis Rasulullah SAW yang Nabi cerita 1400 tahun yang lalu, yang bakal menyaksikan kita adalah umat di akhir zaman. Kalau kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita dan kehidupan kita, kita akan melalui apa yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya jelaskan pada malam ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Ni cerita dia. Nak cerita dia yang itulah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, keadaan yang akan berlaku kepada umat di akhir zaman. Yang anehnya bahawa sebilangan besar dari bala tentera Islam datang dari Madinah, dari kaum Nasrani yang ditawan kaum muslimin dalam peperangan-peperangan sebelumnya. Lalu Allah memberikan hidayah iman kepada mereka bila bercampur dengan kaum muslimin, lalu mereka berjihad menentang kaumnya. Lalu kekuatan Nasrani setelah berbaris kedua belah pihak untuk melancarkan serangan itu, meminta dari pemimpin tentera Islam untuk membiarkan orang-orang mereka yang telah ditawan untuk memerangi mereka secara bersendiri. Lalu kaum muslimin enggan berbuat demikian kerana mereka ini telah menjadikan sandarannya dalam agama Allah
dan yang kedua kerana perpecahan tentera Islam kepada dua puak atas bentuk yang diminta musuh akan melemahkan kaum muslimin dan memberi peluang bagi kaum musuh untuk menang. Mereka akan berperang dengan seluruh kekuatannya untuk menyerang satu puak dari tentera Islam, kemudian akan menyerangnya yang lain. Jadi dalam hadis ini juga bagaimana Nabi SAW menceritakan kepada kita, daripada banyak golongan Nasrani itu yang menyerang, ada sebahagian mereka itu yang menjadi tawanan umat Islam. Mereka melihat keadaan kehidupan orang Islam, akhirnya mereka memeluk Islam. Yang mereka inilah menjadi sebahagian besar tentera Islam untuk memerangi orang-orang Nasrani ini. Mereka inilah yang akan menjadi tentera-tentera Islam yang akan memerangi golongan Nasrani ini. Yang inilah yang merasa takut, yang merasakan takut oleh orang Nasrani ini, lalu mereka minta dipulangkan balik orang-orang mereka ni. Hak masuk Islam ni supaya mereka nak bunuh, mereka nak perang sama-sama mereka je. Tapi pemimpin Islam pada waktu tersebut cerdik bijak. Dia tak bagi. Dia tak bagi. Kenapa? Kalau dia bagi, mereka ni akan terbunuh, mereka ni akan dibunuh. Sedangkan mereka adalah orang Islam. Tanggungjawab orang Islam kata orang Islam yang lain, jaga nyawa mereka, jaga keselamatan, keamanan mereka. Jangan serah mudah-mudah kepada musuh yang meminta. Yang kedua, apabila kita serahkan ni kepada musuh, kekuatan umat Islam itu akan lemah, akan berpecah kepada dua puak. Maka pada waktu itu musuh mudah menyerang kita. Maka pada waktu itu umat Islam mesti bersatu. Pemimpin pada waktu itu dia bijak, maka dia tidak mudah-mudah menyerahkan tentera Islam kepada tentera-tentera Nasrani. Kedua belah pihak memulakan peperangan tersebut. Padanya kalah 1/3 tentera Islam. Mereka ini tidak beroleh petunjuk untuk bertaubat setelah kekalahan mereka selama-lamanya. Gugur satu persatu tentera dan mereka ini sebagai syuhada di sisi Allah. Dan Allah membukakan ke atas 1/3 lainnya. Lalu mereka merealisasikan kemenangan dan menghancurkan kekuatan zalim yang melanggar perjanjian damai. Satu ketumbukan mara ke depan, satu ketumbukan lagi mara ke depan. Begitulah seterusnya. Dipendekkan sehinggalah pada hari yang keempat, bantuan besar dari berbagai pelusuk dunia Islam, lalu tentera salib kalah. Dan mereka melakukan peperangan yang tidak pernah dilihat seumpamanya. Sebab itu dinamakan Malhabatul Kubra, kerana tidak ada peperangan yang pernah berlaku sebelumnya sedahsyat dan sebesar peperangan ini. Sehingga kan burung yang terbang di sisi mereka tidak melewati mereka, melainkan ia jatuh lalu mati. Ini perumpamaan, analogi yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Bukan kata orang, burung pun akan ditimpa juga dengan kematian apabila berlakunya peperangan ini. Dan Allah setelah kemenangan besar yang dicapai kaum muslimin dalam peperangan tersebut, dengan kedahsyatan musibah yang telah menimpa mereka, mereka menuju ke sumber bala tentera musuh untuk menghapuskan sumber bahaya itu. Dan sumber bala tentera itu ialah berada di Konstantin. Dan nampaknya bahawa kebanyakan tentera yang menyerang Konstantin setelah peperangan itu bukan dari bangsa Arab, kerana bangsa Arab pada waktu itu sedikit, seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung sedikit lagi syarahan dan juga penjelasan hadis yang panjang ini, dan kita akan melihat satu kemusykilan beserta dengan jawapannya berkaitan dengan penaklukan Konstantinopel. Yang mana satukah, adakah yang pernah ditakluki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ataupun akan berlaku pula kali yang kedua penaklukan ataupun pembukaan Konstantinopel buat kali yang seterusnya. Dan juga kita akan melihat pengajaran faedah dan hukum-hukum yang boleh kita ambil daripada hadis yang panjang ini, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang lemah terkasar bahasa, kelemahan saya sendiri.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.